أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang dihormati saudara pengurusi panel forum pada petang ini, yang dihormati rakan-rakan ahli panel, Prof. Datuk Dr. Abdul Latif, mewakili KPENA, juga mewakili UPSI, dan sahabat rakan saya Datuk Aidil Ghazali, mewakili MAIS dan juga JATI. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dihormati sekalian, tajuk forum kita pada petang ini masa depan umat Islam. Saya nak bagi ringkas. Yang pertama, secara umum umat Islam di seluruh dunia ini itu dalam senario yang besar. Kalau boleh katakan umat Islam dalam dunia ini, walaupun majoriti kita ini, angka terakhir menyebut umat Islam seluruh dunia sekitar 1,7 bilion, dengan segala sumber asli hasil mahsul yang digunakan oleh Allah. Nadawi menyebut, Syekh Abdul Hasan Ali Nadawi menyebut hasil mahsulnya banyak, emasnya, minyaknya terletak di tempat yang strategik dengan udara yang baik. Namun dalam senario antarabangsa, suka tidak suka, saudara-saudari, kita melihat umat Islam berpecah pada dua kelompok besar yang dinamakan sebagai kelompok Sunni dan Syi'i. Itu saya tak nak beritahu lah, itu antarabangsa kita biar. Kita nak fokus di Malaysia ni, terutama apa persiapan kita dan apa mindset kita untuk menghadapi PRU 13. Mudah gitulah. What will be your decision to vote? And I think you deserve to vote, all of you now. Are you still indecisive right now, or now you make up your mind? Inshallah, with the feedback we are giving to audience today, inshallah we make decision. Which one? Ada teman-teman menyebutkan al-akhaf bainad dararain, mana yang lebih ringan di antara yang dua darurat ini begitu. Saudara-saudari, saya ada gambar dari mana sekali. Boleh tunjukkan gambar ni? Satu. Kalau saudara tengok orang Islam di Malaysia sekarang, ada yang menyebutkan jumlah penduduk Islam Melayu. Sebut Islam tu Melayu lah. Islam tu Melayu, Melayu tu Islam lah. Kita bukan macam Indonesia yang belum tentu Jawa itu Islam. Tambah-tambah kalau kita pergi ke Danau Toba, ke Medan, bertemu dengan Batak Simalungun dan Batak Karo, yang ada Islam dan Kristian, yang dipaparkan babi panggang ada dijual di sini secara terang-terangan, dengan meraihkan pandangan rakan lama saya Dr. Siddiq Fadil menyebutkan orang Islam di Malaysia ini adalah orang Melayu yang beragama Islam, yang bertutur bahasa Melayu, yang mengamalkan budaya Melayu, yang rata-rata sekarang sekitar kurang daripada 60%. Dalam kata lain, saudara, kalau tengok 60%, kalau kita pecah dua lah untuk membaca bacaan politik, orang Cina, India sekitar 40%. Dan kita harus sedar, Cina terutamanya, walaupun mereka berpecah pada beberapa kelompok partai yang besar, adanya MCA yang dahulu dianggap sebagai partai yang memperjuangkan hak orang-orang Cina, yang nampak sekarang telah pun beralih arah kepada DEP, walaupun kita sangat sedar bahawa DEP merupakan parti Cina yang chauvinistik. Gerakan semakin hilang taringnya. Kalau saudara masih ingat baru-baru ini diadakan forum, tak silap saya, antara Lim Guan Eng dengan Chua Soilik di Berjaya Times, untuk membuktikan antara dua parti ini mana yang lebih memperjuangkan hak mereka. Tapi kita harus ingat, saudara-saudari, bahawa orang Cina dia boleh berlakon,
Tapi bila sampai kepada kepentingan bersama, mereka akan menjadi penentu bahawa by all means we must vote for the winning, for the victory of any candidate representing Chinese community. Ada gambar tadi, boleh tunjukkan gambar ini. Dia forum ni tak lama sebab tu kita bukan orang. Cuma saya nak pergi kepada gambar saya, orang Melayu tuan-tuan. Ada gambar tu yang 3 tokoh besar. Tak terang? Kalau saudara tengok Partai Melayu 3, UMNO, PAS, Keadilan. Walaupun keadilan ni, keahlian ni terbuka kepada orang-orang bukan Melayu, malah exco kanannya pun bukan orang Melayu, dan tidak menasabah satu ketika nanti kalau pimpinan utama keadilan sekarang hilang, barangkali orang-orang bukan Melayu yang akan mendominasi partai keadilan. Cuma ni kalau tengoklah 3 orang ni saudara, I'm talking about hegemony of leadership. Actually this is my part of my lecture in my university. Nevertheless, you are attending my lecture today. Saya tak nak sebut hegemoni itu, nak sebut di atas tu kita ada gambar Datuk Seri Najib, Perdana Menteri sekarang, Presiden UMNO sekarang, umur 59 tahun, sebaya dengan umur saya. Graduate daripada universiti yang sama, Nottingham University, England. Dan kalau saudara tengok Najib, termasuklah ulasan, kalau saudara baca buku Dr. Mahathir yang terbaru, Doctor in a House, menyebutkan semua Perdana Menteri dahulu sebelum saya, kata Tun Dr. Mahathir, datang daripada Gunungan Ilik, termasuklah Tun Razak yang rapat dengan istana, dan Datuk Najib adalah anak sulung pada Tun Razak yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Perdana Menteri Malaysia sekarang. Dan Datuk Najib, he did a lot for the nation. Saya tak nak ugat lah panjang apa yang Datuk Najib buat, tapi maknanya tak pernah berlaku dengan BR1 Malaysia dengan bantuan untuk students yang di universiti yang bagi RM2, tapi jual pula pokok tu, ambil duit cash, beli iPad. Tak tahulah itu ceritanya. Memang berlaku pun tak. Yang tengah kita ni sahabat kita, sifu saya lah satu ketika dulu, cukup rapat. Cuma macam kata Ustaz Ismail Min lah, saya mula beralih arah bila 2 isu besar. Yang pertama soal liberal agama, yang kedua LGBT yang dipelopori oleh beliau. Malah dalam usrah kami pun disebutkan oleh saudara Nasir kita daripada Jabatan Pegawai Negara, beliau membuat beberapa kenyataan yang semacam, kalau pun tidak secara terang-terangan, untuk membenarkan LGBT, stand for lesbian, gay, bisexual and transgender. Itu ada persoalan moral. Kalau saudara tengok sekarang lah, macam hari ni, soal khabar ini kan, bila Nara Karupan secara terang-terangan accuse him, I have witnessed personally the way he has been having the sexual relationship by all these 2 genders. Kata orang makan dua-dua lah bahasa mudahnya. Dan he challenge sahabat kita ini untuk take legal prosecution. Dan nampaknya ini gimmick politik semata. Tapi yang Ustaz Ismail Minah malah sebut hari ini pun, Abang Malaysia sebut soal ajaran liberalisme yang dipelopori, yang diwar-warkan, termasuk isu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam isu gereja Katolik dahulu, majalah Herald yang dikeluarkan oleh Katolik itu, Allah boleh diguna pakai oleh orang-orang agama lain dengan mereka merujuk pada Al-Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Itu merujuk kepada konsep rububiyah, bukan Allah yang patut dan wajar disembah. Yang ketiga di bawah sahabat kita jugalah,
Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, yang nampaknya macam tak apa nak ada suara, being overruled by Datuk Anis. Cakap, tapi saya nak kongsi banyak perkara dengan saudara-saudara. Isu terbaru adalah sebagai contoh pemecatan sahabat kita Datuk Dr. Nasrani yang tidak mengikut prosedur perundangan, tidak mengikut prosedur parti, yang walaupun sebelum itu telah pun diselesaikan untuk kepentingan orang Islam dan Melayu, terutama di Selangor ini. Dan Dr. Hasan memperjuangkan, yang sekarang ni saya ingat CEO-nya Datuk ID kita, IMR, Islam Melayu dan Institusi Raja-Raja, untuk menentukan kelangsungan dominasi orang Melayu di Malaysia. Mana undangan menyebutkan, walaupun takdirlah pilihan raya akan datang, MCA join gerakan, join DAP nak tubuh kerajaan without the consent of the ruler, who is the king of Malaysia, then they cannot at all be the Prime Minister of Malaysia. That's why we need to defend institusi Raja-Raja itu. Saudara-saudari, saya nak mengajak kita merenung peristiwa yang berlaku di Perak sebagai contoh. Kadang-kadang kita ni ada lebih kepada kebencian politik begitu. Setengah-setengah anak muda diasuh, UMNO jahat, UMNO zalim, UMNO rasuah, UMNO tauhid. Itulah tiang malam, siang malam, siang malam. Malam tadi pun saya dijemput pergi dinner. Saya nak dinner biasanya rupa-rupa nak berceramah depan saya. Saya duduk meja utama. Dia sudah Wami Aminuddin pula. Tak kena gaya ambil gambar-gambar, buah harakah. Parah saya lagi. Saya bukan setuju sangat dengan Aminuddin pun. Saya pun angkat punggung, saya lari ke belakang. Kadang-kadang aku tengah gambar, saya kena jawab panjang kita. Kenapa Dr. Yusof duduk sebelah Aminuddin? Ini wakil ayat batu ke? Tapi bila ceramah ketua pemuda negeri ni, ketua pemuda bahagian bombaknya, UMNO jahat, UMNO rasuah. Dan saudara, ini yang ditanam dalam pemikiran anak muda. Saya dengan Tok Puan pergi Mesir. Masa tu Datuk Zainal kita duta pada Datuk ini. Guru saya sekali lagi nak berkat doa ilmu guru kita lah. Kita pergi jumpa pengarah pelajar pengarah pelajar Malaysia di Mesir itu di Cairo, satu hari bincang dengan gerakan pemerang kan. Mana-mana pemerang budak-budak PAN datang, pelajar baru, kutip, buat baik, dan dibawa harun tahi, bawa hadiah wang, bawa termasuklah mak sabu. Acah tanam dalam pemikiran UMNO jahat, UMNO rasuah. Padahal sudah tengok PAH pun 2005 juga. Barangkali mereka belum ada kesempatan untuk melakukan perkara sama, walaupun pernah diberi ruang memerintah Terengganu 1998 sampai 2003-2004 gitu. They're talking about bribery and corruption. They did the same thing. They're talking about kawasan balak diberikan kepada kronik. So what? Cuma kita katakan jangan baca silap orang, tapi juga buat muhasabah ke dalam diri sendiri. Saudara-saudari, kalau kes yang berlaku di Perak, saya kongsi dengan saudara pada hari ini. Bila pilihan raya lepas PN2012 yang dianggap sebagai tsunami politik, PAS menang sikit, DAP menang banyak, UMNO menang agak banyak, tapi tak cukup nak membentuk kerajaan negeri. Sahabat kita Datuk Dr. Yusof Husin, rakan lama saya daripada UKM, kami sama-sama di Kolej Islam dahulu, dengan Datuk Zaid Hamidi, dua orang pergi jumpa Ustaz Ahmad Awang. Ustaz, boleh tak kita UMNO dengan PAS join sama-sama tubuh kerajaan, tolak DAP kita pergi. Sebab mereka ada perjanjian Pakatan Rakyat dengan DAP, antara DAP dengan keadilan tadi. Keadilan sikit lah menang tu. Tak sangka pula postman boleh menang. Masa tu tak sangka. Semua orang tak naik jalur. Apa yang postman keluar parti tu. Saya teringat apa kata jawab Ustaz Ahmad Awang yang merupakan persujaya PAS Perak ketika itu. Dia kata, kita lebih rela bekerja dengan orang kafir daripada bekerja dengan orang UMNO. Maknanya jahatnya UMNO ni lebih jahat pada DAP. Seolah-olah begitu. Sebab itu saudara-saudara tengok, in politics, take my words today, there is neither permanent friends nor enemies.
Today you are my friend, tomorrow will be my enemy. Today you are my enemy and tomorrow will be my friend. Sebab itu saudara, kalau tengok kepada realiti ni, saya nak merumuskan pada peringkat pertama, Tuan Pengurusi Forum. Kita kalau tengok, kalau tanya masa depan umat Islam di Malaysia, kita kata orang Melayu terutama tiga orang ini kena bersatu. Contohnya, kata teman-teman menyebut sekarang kendang perang telah dipalung. Nak patah balik tak ada cerita lah. Kalau nak bersatu pun, tengoklah macam mana hasil PRU 13 nanti. Kendang perang telah dipalung. Dalam kata lain, sebelum ni ada usaha. Bila UMNO kata PAS mari duduk sama-sama, PAS mengatakan Ustaz Nasaruddin Mak Isa untuk mewakili PAS berbincang atas kapasiti sebagai Timbalan Presiden, pergi jumpa dengan pimpinan kanan UMNO, mula-mula secara rahsia pecah. Dan saya minta maaf, Ustaz Ali Aziz membuat kenyataan terang-terangan kerana pengalaman pahit dan pelitnya apabila disingkirkan daripada Barisan Nasional satu ketika dahulu. Kalau dalam bahasa lain ada dendam politik, beliau membuat kenyataan terbuka mengutuk Ustaz Nasaruddin Mak Isa. Saya pernah sama Ustaz Ali Aziz tahun 86, 84 dulu, beberapa tahun yang lepas, ketika ada teman-teman dalam PAS yang agak ambitious nak menguasai Selangor, dan dia kata tidak mungkin partai PAS menang mengawal Selangor tahun 86, 85 dahulu. Sekarang ini kenyataan. Jadi inilah saudara, kalau tengok balik, barangkalilah kebarangkaliannya, kalau takdirlah kita harap dapat majoriti besar. Mudah-mudahan dapat majoriti besar untuk menang. Dan saya fikir saudara, teman-teman yang barangkali tengah-tengah indecisive ni, make up mind. Kalau buka balik, apa salah UMNO sebagai contoh? Apa salah UMNO? Takkan dosa besar setengah orang tu nak mengaku dia sebagai ahli UMNO pun rasa bersalah. Dengan tidak menafikan bahawa UMNO melakukan yang banyak. Contohnya, kalau mengutip teman saya, satu orang teman pimpinan PAS kata UMNO ni banyak jasa. Ibaratkan isteri mula-mula kahwin pakainya Christian Dior, pakainya minyak wangi-wangi, mula-mula kahwin sedap, banyak jasanya lah. Duduk dah kahwin 30 tahun, cuma hujung-hujung ni dipakai minyak cak angin semacam cak pada 3. Itu tak tahan tu. Itu nak tolak ke tepi tu. Jadi kita nasihatkan supaya pakailah balik Channel 5 ke Christian Dior ke, mudah-mudahan insya-Allah dapat menarik balik dan memenangi balik terutama golongan-golongan anak-anak muda yang merupakan faktor penentu sekarang. Terima kasih untuk persaingan pertama. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengurusi majlis, saya ambil masa pendek saja dan ringkas. Yang pertama, merujuk pada soalan Tuan Nanti kita tadi. Tak perlu politik. Ya, kita boleh bercakap masalah ni macam-macam. Masalah remaja, masalah anak, luar nikah, macam-macam masalah. Contohnya kita tengok Imam Mawardi menyebutkan iqamatud din wa umurud dunya. Politik itu ialah untuk mendirikan agama dan menguruskan dunia dengan agama. Kaedah fiqh itu menyebut, kalau kaedah ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajib. Kalau tak boleh laksanakan perkara yang wajib kecuali dengan adanya dia itu, maka boleh kita laksanakan yang wajib. Maknanya untuk memerintah secara Islam kena ada kuasa. Ini bukan political will. Politik maknanya ada kuasa politik membuat dasar dan melaksanakan dalam peraturan. Jadi ialah bolehlah top down top tu semua dan sebagainya. Tapi asalnya terutama dalam ambang dekat dengan pilihan raya ini, kita kena dapat kuasa. Dapat tu insya-Allah. Barangkali kita memberi pendapat lagi. Yang kedua, pada sahabat saya Datuk Dr. Izin, negara Islam lama dah bincang, macam kata Prof Datuk Latif lah. Haji pun dah sebut negara Islam lah, negara kebajikan. Saya teliti dalam dunia ini, tidak ada satu pun negara yang deserve to be called as Islamistic. Saudi Arabia katalah dia buat hudud, hududnya bersama, tapi kau tengok dia monarki sistem. Jadi tidak ada satu negara pun. Cuma kalau prinsipnya Quran sebut dalam fiqh Malaysia ada. Ini saya selalu ingat pada pandangan Allahyarham
Tuan Sri Dr. Hamid Usman, juga guru saya dululah masa di Kuala Islam. Dia merujuk pada surah Quraisy. Rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Negara ni yang pertama tidak ada kelaparan. Respectively kalau tengok di Malaysia dan saudara, orang tak mati kebulu lah. Kalau orang tak ada kerja ni, maaf cakap dah, malas lah orang. Sebab orang tengok dengan Indonesia datang, Myanmar datang, macam-macam Malaysia datang, termasuklah Afrika semua yang nak settle down. Sebab dia tengok negara Malaysia ni prosperous. Satu, agenda ekonomi. Yang kedua, amanahum min khauf, menyelamatkan negara daripada rasa ketakutan. Ialah kita kata Kuala Lumpur ni tak ada selamat segala-galanya. Saya ingat itu kes-kes yang terpencil. Kalau tengok indeks keselamatan, Malaysia antara negara yang paling selamat. Dengan tidak menafikan adalah merupakan putih dan sebagainya. Dan polis, hari ini pun lagi polis dunia kan, polis melaksanakan tugas mereka untuk memastikan keamanan. Jadi secara perbandingannya, kalau saudara pernah keluar negara, secara perbandingannya kita merasa selesa dah di Malaysia. Saya nak tahu saudara, saya pergi Sudan. Negara Sudan tu yang kaya dengan minyak, tapi maaf cakap, di Khartoum itu satu-satu jalan yang ada satu jalan utama, yang lain semua masih clear. Saudara bayangkan. Jadi nak beritahu kita ni syukur berada di Malaysia. Dan kalau kata Islamistik ni bakal boleh bincang panjang. Cuma saya nak beritahu ruang. Kalau saudara tengok artikel 3 Perlembagaan Malaysia menyatakan Islam agama rasmi. Clause Islam agama rasmi pun dah cukup banyak ruang untuk kita laksanakan Islam lah. Termasuklah peruntukan masjid dan sebagainya. Yang macam bukan macam Indonesia, rukun Pancasila. Kalau beri peruntukan untuk masjid, kena beri peruntukan untuk gereja. Di Malaysia, kita boleh beri peruntukan untuk masjid dan tidak kepada kuil-kuil dan gereja. Barangkali mereka bina gereja dan kuil mereka dengan dana sendiri. Ini yang kita laksanakan. Termasuk kalau saudara tengok kan, artikel 10 clause 4. Other religions can be freely practiced, but clause 4 stated they cannot propagate their religions to Muslims. Clear? Agama lain boleh dilaksanakan secara bebas, tetapi wa'imah Kristian, termasuklah usul-usul Kristian sekarang, dalam clause 4 menyebutkan mereka tidak boleh mempropagandakan agama Kristian, terutamanya kepada orang-orang Islam. Jadi saya fikir, with respect Datuk Dr. Nick kita ya, saya fikir pada saya lah, walaupun tak panggil Islamistik lah pun, kita rasa Malaysia ini alhamdulillah cuma ada ruang untuk penambahbaikan. Dan mari sama-sama kita bekerja untuk pastikan Islam dan Melayu insya-Allah terus mendapat tempat yang baik dan dapat dipertahankan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.